Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Faizal Dania Abdul Suhaimi. Saya merupakan pelajar jurusan Ijazah Sarjana Muda Pendidikan Geografi. Jadi di sini, saya ingin membuat sedikit dokumentari mengenai kepelbagaian flora dan fauna di Gua Musang. United Nations Earth Summit pada tahun 1992 telah mendefinisikan kepelbagaian biologi atau biodiversity sebagai kepelbagaian antara organisma hidup dari pelbagai sumber dari daratan maupun samudera dan lain-lain yang melangkaui ekosistem akuatik dan sebahagian daripada ekosistem yang kompleks, termasuk di dalam kelompok spesies dan di antara spesies dan ekosistemnya. Di negara kita mempunyai pelbagai jenis tumbuhan, burung, ikan dan haiwan serta habitat mereka yang unik seperti paya bakau, sungai, tanah tinggi dan kawasan pantai. Air yang kita minum, udara yang kita hirup dan pakaian yang kita pakai semuanya datang daripada alam semula jadi serta daripada proses perkhidmatan daripada alam semula jadi yang membantu mengekalkan kehidupan di bumi. Semua kehidupan di bumi termasuklah manusia dan perkhidmatan ekosistem membentuk jaringan kehidupan yang bersepadu. Inilah yang dimaksudkan sebagai konsep biodiversity. Sehingga kini, kira-kira 1.75 juta spesies walaupun ia dianggarkan berjumlah di antara 3 hingga 100 juta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya berada di Taman Etnobotani Gua Musang. Jadi di sini saya ingin menunjuk kepada anda Taman Mini Herba. Okay, so sekarang saya berada di Taman Mini Herba. Jom kita lihat pelbagai tanaman herba yang berada di taman ini. Terdapat pelbagai jenis pokok herba yang berada di Taman Mini Herba Taman Etnobotani di Gua Musang ini. Kita juga dapat lihat bahawa pelbagai spesies pokok herba yang kita sendiri tidak tahu akan fungsinya. Di sebelah saya adalah pokok mahkota dewa. Dalam nama spesifiknya dikenali sebagai Valeria macrocarpa atau dikenali sebagai buah mahkota dewa atau mahkota Tuhan. Umumnya pokok ini dijumpai di kawasan Indonesia iaitu di New Guinea pada ketinggian 3,900 kaki dari permukaan laut. Herba mahkota dewa mempunyai pelbagai khasiat untuk orang dewasa maupun kanak-kanak di mana ia digunakan sebagai jenis ubatan. Khasiatnya berbeza mengikut bahagian seperti daun, biji, buah, batang dan akar. Secara umumnya, khasiat mahkota dewa adalah ia dapat mengurangkan kandungan kolesterol dalam badan serta mengurangkan penambahan lemak di dinding pembuluh darah.
Seterusnya, pokok gajah beranak. Pokok gajah beranak dikenali sebagai pokok jurai-jurai atau putat nasi. Dalam nama saintifiknya, pokok ini dikenali sebagai Barringtonia acutangula, dinamakan oleh Jordan dalam keluarga Barringtoniaceae genus Barringtongula. Biasanya, ia diramu bersama pokok herba lain dan akar tumbuhan ini dimasukkan hanya 3 hingga 5 keping racikan kerana akarnya bersifat panas. Pokok ini biasanya dijadikan penawar dalam perubatan tradisional. Ia merupakan penawar sakit puan. Seterusnya, pokok yang berada di sebelah saya ini adalah pokok larak. Pokok larak ini dalam nama saintifiknya dikenali sebagai Fish Stigma latifolium. Kebiasaannya, pokok ini tumbuh di kawasan pinggir pantai dan kawasan tanah rendah. Pokok ini juga digunakan sebagai perubatan herba untuk wanita, seperti pengecutan, peranakan dan sebagainya. Pokok besar di sebelah saya ini adalah pokok ara atau dikenali dalam nama saintifiknya ialah Acacia gangetica. Pokok karas secara semula jadi dapat menghasilkan gaharu dari tindak balas pokok terhadap jangkitan kulat, kecederaan dan serangan hama. Pokok ini akan menghasilkan sejenis minyak dengan bau yang khas untuk melindungi bahagian yang cedera seperti batang, dahan dan akar. Minyak akhirnya akan mengeras dan dikenali sebagai resin. Antara khasiat cekul merah adalah dapat mengejutkan rahim, menyembuhkan kembung perut, melegakan perut memulas, mengurangkan bengkak, melancarkan haid, melegakan batuk dan banyak lagi. Sekarang saya berada di Taman Rusa. Jom. Sekarang saya berada di kawasan Taman Rusa. Rusa ini dikenali sebagai Rusa timorensis. Di sini mempunyai 4 ekor sahaja rusa yang tinggal. Spesies ini dikatakan spesies yang mudah membiak. Rusa timorensis merupakan jenis rusa yang kerap dan banyak dipilih untuk diternak di Malaysia. Rusa ini sering menjadi pilihan kerana sifatnya yang mudah untuk menyesuaikan diri pada keadaan persekitaran. Rusa jenis ini sangat sesuai untuk kawasan yang mempunyai iklim khatulistiwa seperti negara kita. Brachypelma hamori adalah spesies tarantula yang terdapat di Mexico. Hamori adalah tarantula daratan yang berasal dari wajah barat Sierra Madre
Occidental dan Pegunungan Sierra Madre del Sur di negara-negara Meksiko. Spesies ini adalah laba-laba besar, betina dewasa dengan panjang keseluruhan badan lebih dari 50 mm dan jantan mempunyai kaki hingga 75 mm panjang. Piton reticulatus juga dikenali sebagai ular sawa rendang. Ianya merupakan suatu spesies ular sawa yang ditemui di Asia Tenggara. Yang dewasa boleh tumbuh mencecah 6.5 meter. Inilah spesies ular dan reptilia yang terpanjang di dunia, tetapi bukanlah yang paling besar badan. Seperti semua ular sawa rendang merupakan penjerut dan biasanya tidak dianggap berbahaya kepada manusia. Walaupun spesimen besar cukup kuat untuk membunuh manusia dewasa, namun serangan terhadap manusia agak jarang. Dan dapat pelbagai flora dan fauna yang ada di kawasan Kelantan. Kita sebagai manusia haruslah menjaga ekosistem ini agar ianya tidak musnah pada masa kini dan dapat dimanfaatkan pada masa akan datang juga. Sekian, terima kasih.